hampir 100 kilometer tali air dibuka oleh umat Islam digali untuk sampaikan ke kawasan perumahan, dan kesan masih ada lagi. Ini satu-satu tinggalan umat Islam yang masih ada, iaitu tali air yang dibina oleh umat Islam yang masih dapat dimanfaatkan untuk pendudukan dari orang sampai lagi hingga hari ini. Salah satu tempat yang menjadi pelarian umat Islam meronda dan jalan nama tempat ronda. Tempat pembunuhan juga terpaksa lagi tuan-tuan, bukan terpaksa banyak bunuh nak selamatkan diri. Ini banyak tinggi. Dalam tempat yang diduduki oleh Kristian umat Islam dan lagi tempat yang terpaksa banyak perbuatan ini nak selamatkan diri daripada orang Kristian, kesian tuan. Ini memang tinggi. Saya bayangkan macam mana dalam keadaan mereka terpaksa menyelamatkan diri. Bayangkan saya ada anak nak panjat bawa anak, bawa kakas, akhirnya tetap juga kena bunuh. Mereka berlaku dengan pemberontakan, cuba melawan, dan akhirnya mereka tidak berdaya, dan akhirnya umat Islam terus di Spanyol dan dibunuh oleh Philip VI, Raja Spanyol itu, dan ramai yang dihalau kembali ke negeri. Bayar tuan-tuan, bagi ini bukan tempat lahir dia orang lahir ke Spanyol, lahir ke Andalus, tapi dihalau pula. Macam kita ada yang kita ni asal dari Indonesia, peribad atau saya dari Hadramaut, tapi ada ke Hadramaut negara saya ada, tak termasuk Malaysia. Makan lacan, tak makan mandi, lacan bersama orang Islam, tapi dihalau ke negara sana sebab tak ada benar. Kenapa ada dihalau? Memang tempat lahir orang situ, tapi macam mana mereka tak ada tempat, rasa meminta pertolongan perlindungan daripada umat Islam di negeri itu. Terakhir tuan-tuan, faktor kejatuhan umat Islam dan Andalus tuan-tuan. Kenapa Islam jatuh di Andalus? Tak kuasa, pemimpin tak kuasa. Kedua, tidak mempunyai sifat ketaatan pada khalifah, masing-masing suku ada kuasa. Orang Melayu, orang Bugis ada kuasa, sikit-sikit nak lawan pemberontak. Wujudnya golongan Taliban. Maksudnya pernah peperangan di antara kerajaan kecil Andalus itu tuan-tuan, orang Islam berperang orang Islam. Sebab berperang yang pasal nak menang minta tolong orang Islam. Macam tu saja. Teruk. Terlalu berlebihan sehingga lupa pada jihad. Kalau nanti kat pemimpin tak layak itu, lagi tuan-tuan bukan kita nak kata dan mengaji. Memang ada kelemahan. Bapa bagus, anak bagus, cucu tak bagus. Kerana cucu bagus, cicit tak bagus. Lemah pemerintah itu, maka pemerintahnya lemah, maka menjurus kepada kejatuhan sebuah kerajaan. Sikap taksub perkauman, terutama bangsa Arab di bawah sifat jahiliah yang tuan-tuan masuk Spanyol, sehingga akan mengangkat bangsa mereka yang terbaik, dan bangsa-bangsa Eropah ni golongan kelas 2, barbar golongan kelas 2. Jadi bangkitlah bangsa yang Arab memberontak, tak kuati. Taksub mazhab dan berbicara macam-macam. Ini tuan-tuan, kadang-kadang saya sendiri masuk tubuh Ferdinand dan Isabella yang menjatuhkan kerajaan terakhir di Granada. Saya masuk di gambar tempat dari gambar, tapi sebab saya orang tinggi benar ambil. Ini dekat sebuah pulau Norwest di Drak, the Cave of the Dragon. Satu yang cantik, walaupun pulau cantik, tetapi ada satu sejarah hitam yang cukup sedih, di mana umat Islam dibunuh beribu-ribu. Di Pulau Mallorca tuan-tuan, di bahagian timur Spanyol, bila kerajaan Islam jatuh di bawah kerajaan Abu Yahya At-Tamimi, jatuh di bawah James the First, mereka menyerah kalah, maka umat Islam melarikan diri. Dia tawan, dia jaga takut, dia tawan, dia bunuh. Kita terpaksa umat Islam melarikan diri berpuluh-puluh meter sampai sebuah gua, nama dia Convent del Drak ataupun the Cave of the Dragon. Mereka masuk untuk selamatkan diri daripada buruan James the First, Raja Oregon ketika itu. Tapi apabila Raja Oregon itu, James tahu kat sini tempat persembuhan umat Islam, maka dia datangkan tentera. Dia tak bunuh, dia tak panah ke apa, dia tutup kubur dia tuan-tuan, dia macam biru tuan. Itu masuk, itu keluar. Jadi apa dia buat? Dia ambil kayu api, dia kumpulkan dekat pintu masuk dan pintu keluar, dibakar. Maka asap itu masuk ke dalam ruang. Umat Islam beribu-ribu, berpuluh-ribu mati di dalam itu, tidak bernafas, termasuklah bayi, budak kecil mati tuan. Dan ini direkodkan dalam kitab sejarah mana-mana.
buka sejarah Al-Baghdadi, sekarang mana-mana buka benda itu diakui. Walaupun orang Kristian cuba nak menafikan, tetap wujud di fakta menyatakan wujud pembunuhan yang dahsyat terhadap Islam, antara tuan-tuan pembunuhan etnik ataupun penghapusan etnik di bumi Andalus. Jadi habis era legasi umat Islam di Spanyol, maka kita lihat dah tak ada lagi dah. Dan sekarang kita pergi ke Spanyol tu, ada yang Islam bukan keturunan daripada Andalus, tidak. Maksudnya wujud orang Islam, maksudnya mereka pada zaman Al-Quran diberi hidayah oleh Allah SWT masuk Islam. Itu saja. Tapi Islam yang Spanyol pun tak ada. Yang ada yang baru generasi Al-Quran masuk Islam, diberi hidayah. Pendakwah di berbagai Indonesia tak sebagai Islam masuk Islam. Dan masuk generasi ketiga lain. Ya. Kalau cerita pasal umat Islam sama Andalus, dah tak ada lagi dah. Memang pupus masa ini. Ya. Kezaliman berlaku pada itu. Kalau kita lihat sejarah Islam mendakwah pada tempat tidak pernah memaksa, tidak pernah dan sebagainya. Pada ini bayar jizyah untuk umat. Kalau tak bayar jizyah, Islam di sini. Kalau tak Islam tak apa, boleh bina gereja, boleh sembahyang sebagainya, tapi kita bayar jizyah. Tapi Kristian macam mana? Kalau kita lihat dalam, sebab saya buka ni tuan-tuan, kalau saya buat skrin, saya tak tengok sejarah Islam, tapi saya buka sejarah-sejarah yang terus orientalis di barat. Kalau kata, oh, kamu buka dekat Islam boleh lah. Tak, saya buka kaki bukannya sejarah ni. Universiti Harvard, dekat Universiti Cambridge, Oxford yang mencerita yang pakar sejarah Andalus, mereka memperakui tentang kezaliman yang berlaku pada umat Islam pada kurun ke-14. Pembunuhan, pengiktiraf kepada bersejarah bukan orang Islam itu sendiri yang mengakui bahawa pembunuhan beramai-ramai, pembersihan etnik umat Islam yang berlaku pada sejarah kejatuhan umat Islam di Andalus. Setakat itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya minta maaf kerana menggabah saya gunung tinggi tuan-tuan, ambil semangat. Ya. Semangat satu gunung yang tinggi. Masa tinggi rasa getar terbentuk sebab tinggi kan. Tapi semangat pasal digabah adalah. Ya. Jadi insya-Allah kita ambil pengajaran dari kisah itu sendiri. Pertama kita tahu, kita belajar bahawa wujudnya kuasa Islam cukup besar yang pernah tertapak di bumi Andalus. Dan kalau kita tak pernah dengar tentang sejarah Andalus, kita buka-buka sekarang ada internet, boleh baca, ada buku, ada sejarah yang ditulis oleh Dr. As-Sirjani dalam bahasa Arab telah diterjemahkan bahasa Melayu cukup cantik. Tuan-tuan boleh baca untuk kesedaran kita tuan-tuan, untuk manfaat kita, untuk pengajaran dari diri kita tuan-tuan. Yang penting kita kena belajar bahawa sejarah yang pernah bertapak selama 800 tahun tuan-tuan jatuh begitu sahaja tuan-tuan. Tak mustahil negara kita yang tak sampai 50 tahun dibina selepas penjajahan British. Negara kita ni tak sampai 1 tahun tuan-tuan, 50 tahun baru. Ya, yang 800 tahun boleh jatuh dengan mudah tuan-tuan. Apa tak lagi 50 tahun, 60 tahun. Kalau kita tak berjaga, kalau kita tak bersatu, kalau kita berpecah, kalau pemimpin kita tu khayal sana, khayal sini, tak mustahil negara kita boleh jadi Andalus. Ya pun tak bertapak. Kenapa nak Allah tuan-tuan? Nak kira ni tuan-tuan, ya Allah, 50 tahun punya nama lah. Kalau nak belajar sejarah SPM dari zaman penjajah itu pernah nak hafal. Maksudnya panjang, apatah lagi 800 tahun. Boleh lesap begitu saja. Apatah lagi kita di negara yang masih mentah. Ya, kalau kita tak berjaga-jaga, kalau kita tak belajar dari mana kejatuhan Islam itu sendiri di Andalus, maka tak mustahil Malaysia adalah Andalus yang kedua. Ya, sebab itu kita penting tuan-tuan, mendapatkan Islam, kesedaran diri kita, yang penting kesatuan. Kejatuhan Andalus, Islam di Andalus, rentetan pertama sekali tuan-tuan, yang utama sekali adalah perpecahan. Semenjak wujudnya kerajaan-kerajaan kecil di Andalus, maka sikit demi sedikit maka jatuh kepada Islam dan berakhir pada tahun 1490. Jadi setakat itu saja tuan-tuan dapat saya kongsikan. Mungkin ini yang terbaik untuk sama-sama kita dapat lakukan kepada tuan-tuan bahawa ini pengajaran yang boleh kita ambil mengenai satu inspirasi untuk kita meneruskan rasa Islam di bumi Malaysia, insya-Allah. Begitu juga untuk kita pupukkan ke dalam jiwa-jiwa ahli keluarga dan anak kita. Jadi saya mohon maaf ada salah dan silap datang daripada saya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan kelapaan datang daripada saya. Mungkin satu dua soalan saya buka sebelum kita tutup. Mungkin ada yang nak tanya orang.
Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kealpaan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin.